Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang bagaimana cara untuk mengukur isi padu pepejal tidak sekata, jom kita lihat buku teks muka surat 91. Okey, bagaimanakah isi padu pepejal yang tidak sekata ditentukan? Okey, cuba kita tengok ni ya. Isi padu pepejal tidak sekata ditentukan melalui kaedah sesaran air. Okay. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Terdapat dua kaedah sesaran air. Kaedah yang pertama ialah dengan kita perlu menyukat isi padu awal air. Contohnya kita menyukat sebanyak 20 ml air. Kemudian masukkan batu yang telah diikat dengan benang ke dalam air tersebut. Dan buat bacaan isi padu akhir air. Jadi kita dapat 30 ml air. Jadi dengan jumlah yang kita dengan bacaan isi padu akhir air, bacaan isi padu awal air, kita boleh mengukur atau mengira jumlah isi padu batu. Okey, bagaimana caranya? Kita menolak 30 ml dengan 20 ml. Jadi kita akan mendapat jawapan 10 ml. So, isi padu batu itu tadi ialah 10 ml. Kaedah yang kedua ialah dengan menggunakan tin Eureka. Okey. Tin Eureka ni kita gunakan untuk menyukat isi padu air yang tersesar. Bagaimana caranya? Cuba antum lihat dalam buku teks ni. Okey, kita masukkan air ke dalam tin Eureka tadi. Dan kita sediakan silinder penyukat. Kemudian, kita masukkan batu yang telah diikat dengan benang ke dalam tin Eureka. Dan air akan keluar melalui corong tin Eureka ke dalam silinder penyukat. Dan akhir sekali, antum boleh membuat bacaan pada silinder penyukat. Jadi kita akan dapat jumlah air yang tersesar. Aktiviti kita pada hari ini ialah mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang cara Aisyah mengukur isi padu sepana menggunakan kaedah sesaran air. Aisyah menggunakan apa untuk mengukur isi padu sepana? Guna apa ni? Ya, guna silinder penyukat. Jadi antum tulis di sini silinder penyukat. Okey, soalan kedua. Bacaan isi padu awal air ialah, cuba tengok kat sini. Berapa ml? Ya, jumlahnya 30 ml. Yang ketiga, Aisyah menggunakan apa untuk mengikat sepana? Okey, apa yang digunakan untuk mengikat sepana? Ya, benang. Jadi antum tulis di situ benang. Yang keempat, bacaan isi padu akhir air ialah, okey, cuba tengok bacaan isi padu akhir air. Berapa kat situ nombor dia? Okey, antum masukkan jawapan di dalam petak. Yang terakhir, kita mengukur isi padu sepana. Okey, bacaan isi padu akhir. Berapa bacaan isi padu akhir? Ya, 40 ml. Kemudian bacaan isi padu awal air. Berapa bacaan dia? Ya, betul, 30 ml. Jadi antum masukkan jawapan 30 ml di sini. Sekarang antum tolak jumlah isi padu akhir air dengan isi padu awal air. Berapa? 40 tolak 30. Ya, oleh itu isi padu sepana ialah 10 ml. Pandai. Aktiviti kedua pula ialah di muka surat 62. Sesaran air. Aini menggunakan kaedah sesaran air untuk mengukur isi padu objek berikut.
mangga, skru dan ladung. Jadi untuk aktiviti yang kedua ini ia menggunakan tin Eureka. Okey. Sebelum dan selepas. Okey. Selepas air disukat dan dimasukkan ke dalam silinder penyukat. Antum perlu lengkapkan jadual di bawah ini. Okey, sekarang antum buat bacaan di dalam silinder penyukat. Berapakah jumlah air di sini? Okey, antum tuliskan jumlahnya. Isi padu air bagi mangga ialah ya, pandai. Jumlahnya ialah 12 ml. Seterusnya isi padu skru. Berapa jumlah dia? Ya, betul. 3 ml sahaja. Jadi antum tulis 3. Dan yang terakhir ialah isi padu ladung. Okey, antum dapat berapa? Ya, betul, pandai. 5 ml. Itu saja tugasan antum pada hari ini. Okey, selamat belajar dan jangan lupa solat.